Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kuliah kita pada kali ini akan membincangkan tentang indeks kesukaran dan indeks diskriminasi yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Wahab Abdul Ghani daripada OUM. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kuliah kali ini akan menumpukan kepada perbincangan mengenai indeks kesukaran, indeks diskriminasi. Sekarang marilah kita meneliti konsep indeks kesukaran dan konsep indeks diskriminasi. Kita mulakan dengan indeks kesukaran item ujian. Apakah maksud indeks kesukaran? Indeks dalam bentuk perangkaan ini menunjukkan tahap atau darjah kesukaran sesuatu item ujian. Kesukaran di sini merupakan satu kontinum dan bukan satu titik tertentu. Kontinum ini bermula dari yang paling sukar kepada paling mudah ataupun sebaliknya. Dalam konteks sesuatu ujian, kita katakan sesuatu soalan itu mudah apabila kebanyakan pelajar dapat menjawabnya dengan betul. Sebaliknya, jika majoriti pelajar tidak dapat menjawab dengan betul, kita katakan ianya sukar atau susah. Andaikan nilai P mewakili indeks kesukaran, maka kita rumuskan kaitan P dengan darjah kesukaran item ujian seperti berikut. Semakin rendah nilai P, semakin sukarlah sesuatu item, dan sebaliknya, semakin tinggi nilai P, semakin mudah item berkenaan. Sebagai satu indeks, nilai P boleh dikira dengan menggunakan formula ini. Bahagikan bilangan calon yang menjawab sesuatu item ujian dengan betul oleh jumlah calon yang menjawab. Misalnya, jika jumlah calon 100 orang dan yang menjawab dengan betul 90 orang, maka nilai P ialah 90 dibahagikan 100, iaitu 0.9. Oleh itu, indeks kesukaran untuk item berkenaan ialah 0.9. Sebaliknya, jika yang dapat menjawab dengan betul hanyalah 9 orang, maka nilai P ialah 0.09. Ini bererti indeks kesukaran ialah 0.09. Kaedah ini dipakai hanya untuk item soalan objektif. Untuk soalan subjektif, katakanlah yang memerlukan jawapan berbentuk esei pendek, formula tadi tidak boleh digunakan. Satu formula lain wujud untuk mengira indeks kesukaran item ujian subjektif. Nilai P diperoleh dengan membahagikan markah purata calon dengan julat markah penuh yang diperuntukkan. Misalnya, untuk satu soalan esei pendek, jumlah markah yang diperolehi 10 orang pelajar ialah 65. Oleh itu, markah purata ialah 65 dibahagi 10 sama dengan 6.5. Julat bagi markah penuh soalan ini ialah dari 0, markah terendah, hinggalah ke markah tertinggi, iaitu 10. Ini bermakna julat markah ialah 10. Dengan menggunakan formula P sama juga markah purata dibahagikan julat markah, maka nilai P ialah 6.5 bahagi 10, iaitu 0.65. Indeks kesukaran bagi soalan tersebut ialah 0.65. Nilai P indeks kesukaran berada pada satu julat dari 0 hingga 1. Panduan yang diberikan untuk mentafsir tahap kesukaran sesuatu soalan atau item ujian adalah seperti berikut. Sememangnya indeks ini memberi faedah tertentu kepada guru, pelajar
dan pihak yang menggubal kurikulum. Yang pertama ialah indeks kesukaran dapat mengenal pasti soalan atau item ujian yang sukar dan yang terlalu sukar. Pelajar-pelajar sekalian, marilah pula kita membincang indeks item kedua, iaitu indeks diskriminasi item ujian. Indeks diskriminasi ialah ukuran yang menentukan sejauh manakah sesuatu item ujian itu dapat membezakan antara calon yang memiliki atau menguasai pengetahuan yang diuji dengan calon lain yang tidak menguasai pengetahuan tersebut. Dua golongan ini juga disebut golongan berprestasi tinggi dan golongan berprestasi rendah. Indeks ini membolehkan kita menentukan sama ada sesuatu soalan atau item ujian mendiskriminasikan secara sepatutnya di antara pelajar yang mendapat skor atau berprestasi rendah dengan pelajar yang mendapat skor atau berprestasi tinggi. Lazimnya, kita menjangka akan mendapati lebih ramai pelajar golongan berprestasi tinggi menjawab sesuatu soalan dengan betul berbanding dengan pelajar golongan prestasi rendah. Untuk soalan yang amat sukar, indeks kesukaran kurang daripada 0.2 atau soalan yang amat mudah, indeks kesukaran lebih daripada 0.8, bilangan jawapan betul mungkin sama bagi kedua-dua golongan tersebut. Bagi jenis soalan seperti ini, indeks diskriminasi adalah rendah. Apa yang kita tidak jangka ialah kes di mana pelajar golongan prestasi rendah menjawab dengan betul dengan kekerapan yang lebih tinggi dari pelajar golongan prestasi tinggi. Seterusnya, marilah kita membincang pula bagaimana indeks diskriminasi item ujian dikira. Mula sekali, kita bahagikan calon yang mengikuti ujian kepada 3 kumpulan. Kumpulan ini ditentukan berasaskan prestasi atau skor yang mereka perolehi bagi item ujian tersebut. Kita agihkan kepada 3 kumpulan seperti berikut. Kumpulan pencapaian rendah terdiri dari 27% calon yang mendapat skor terendah. Saya namakan kumpulan ini kumpulan PR. Kumpulan pencapaian sederhana terdiri daripada 46% calon yang mendapat skor sederhana. Saya namakan kumpulan ini kumpulan PS. Seterusnya, 27% pelajar yang memperoleh pencapaian tinggi digolongkan kepada kumpulan ketiga yang saya namakan kumpulan PT. Dalam menghitung indeks ini, kumpulan PS iaitu yang sederhana tidak diambil kira. Yang dikira ialah berapa ramai pelajar PR jawab betul, kod RB, dan berapa ramai pelajar PT jawab betul, kod TB. Kemudian dijumlahkan bilangan 2 kumpulan pelajar PR dan PT. Saya beri kod kepada jumlah ini seperti berikut, RJ campur TJ. Akhirnya, indeks diskriminasi D dikira mengikut formula berikut. Biar saya sertakan contoh untuk memperjelaskan kaedah mengira indeks diskriminasi ini. Katakanlah 200 pelajar menduduki satu kertas peperiksaan berbentuk objektif. Kertas ini mengandungi 10 item soalan. Yang hendak kita analisis ialah soalan 4. Berdasarkan skor soalan 4, kita agihkan kepada kumpulan berprestasi tinggi sebanyak 27% mengandungi 54 calon. Ini kumpulan PT.
Bagi yang berprestasi rendah pun sama banyak calonnya, iaitu 54 orang calon. Rekod menunjukkan bagi soalan 4, 45 daripada 54 PT jawab betul. Kod TB. 15 daripada 54 PR jawab betul. Kod RB. Kita jumlahkan bilangan PT dan PR dan kita dapat jumlah berikut. Dengan menggunakan formula indeks diskriminasi, kita dapati nilainya bagi soalan atau item berkenaan ialah, ini bererti indeks diskriminasi soalan atau item ujian 4 ialah 0.56. Baiklah, sekarang kita bincang pula bagaimana item ujian diklasifikasikan berasaskan aras diskriminasi. Aras diskriminasi antara 0.00 hingga 0.10 dianggap sebagai tidak baik. 0.11 hingga 0.20 dianggap kurang baik. 0.21 hingga 0.30 sederhana baik. Baik 0.31 hingga 0.40 dan seterusnya sangat baik, iaitu 0.41 hingga 1.00. Di antara 5 aras diskriminasi item ujian yang memiliki indeks lebih daripada 0.31 adalah dianggap baik kerana soalan-soalan ini dapat mendiskriminasikan kumpulan prestasi tinggi daripada kumpulan prestasi rendah dengan baik. Lebih banyak ahli-ahli kumpulan ini menjawab item berkenaan dengan betul berbanding dengan kumpulan prestasi rendah.